Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi. Selamat menjalani ibadah puasa. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini live classroom at EDD. Kita bawakan mata pelajaran sains untuk sekolah rendah. InsyaAllah pada pagi ini kita bawakan tajuk suhu dan haba yang akan disampaikan oleh Cikgu Samsuria binti Emni yang kita bawa khas daripada SKSNN Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi, harap murid-murid yang sedang berada stay at home masing-masing sedang menjalani PKPB untuk bersedia dengan kelas mata pelajaran sains dengan tajuk suhu dan haba. Dipersilakan Cikgu Syam. Terima kasih Ustaz Din. Assalamualaikum. Hai anak-anak. Bersama cikgu hari ini Cikgu Syam. Okey. Saya berasal daripada Sarawak tapi mengajar di Labuan. Dah lama dah mengajar mata pelajaran sains. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap semuanya sihat walafiat hari ini. Semua rasanya cikgu harap semua berpuasa penuh lah kecuali sebab-sebab yang tertentu lah Okey, hari ini cikgu nak ucapkan terima kasih kepada tim EDD sebab tim EDD Perak sebab memberi peluang kepada cikgu untuk bersama anak-anak murid sekalian secara langsung untuk belajar mata pelajaran sains hari ini. Okey, rasanya itu je lah. Okey, nanti kita berkenalan dengan lebih lanjut lagi Okey, terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita tengok kepada slide yang pertama. Okey. Kita tengok pada slide yang pertama. Apa yang cikgu rasa, apa yang anak murid rasa? Apa yang anak murid nampak daripada gambar ni yang cikgu tayangkan ni? Anak-anak murid nampak dan boleh katakan tentang gambar yang cikgu tayangkan pada slide ini. Okey? Cuba type jawapan dekat ruangan chat. Cuba tulis je. Apa je yang anak-anak tu fikir? Apa yang berkaitan dengan gambar yang cikgu tayangkan ni? Okey? Boleh tak? Pernah nampak tak benda ni? Ataupun biasa guna? Sebab benda yang cikgu tayangkan ni ada kaitan dengan tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Ada yang dah bagi jawapan ke? Cikgu tak nampak Okey, ya betul, termometer. Okey, apa kaitan termometer dengan tajuk yang kita nak belajar hari ini? Okey, tajuk yang kita nak belajar hari ini ialah temanya adalah sains fizikal. Tajuknya adalah haba. Tajuk besar dia lah haba dan tajuk kecil dia adalah suhu dan haba. So anak-anak kena tahu ini adalah tajuk tahun 5, tetapi untuk murid-murid tahun 6, anak-anak tahun 6, tajuk ini merupakan tajuk yang favourite sebenarnya dalam UPSR. Tapi walaupun tak ada UPSR, kita belajar untuk ilmu dan kita nak belajar tajuk suhu dan haba ni supaya kita boleh aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Okey. Kita tengok kepada objektif yang kita nak capai pada hari ini, hasil pembelajaran yang cikgu nak nanti pada hujung pembelajaran, lepas cikgu mengajar, lepas cikgu bercerita dengan awak ni, cikgu nak kita belajar sama-sama dan cikgu nak di hujungnya nanti ini yang anak-anak dapat. Anak-anak dapat menyatakan, yang pertama sekali anak-anak dapat menyatakan maksud suhu. Okey. Yang kedua, menyatakan unit piawai untuk suhu. Okey. Yang ketiga, bagaimana nak mengukur suhu menggunakan alat yang betul. Alat yang mana?
yang gambar pertama tadi kan, termometer. Sebab cikgu nampak ada yang dah sebut dah termometer tu. Okey, seterusnya yang keempat, anak-anak boleh mengiklak bahawa perubahan suhu bahan, kenapa berubah suhu bahan tu adalah disebabkan sama ada bahan itu menerima ataupun kehilangan haba. Okey, seterusnya yang kelima, anak-anak boleh menjelaskan melalui contoh bagaimana bahan mengembang, bagaimana bahan tu mengecut dari segi kalau dia menerima haba, dia mengembang ke, dia mengecut. Kalau dia kehilangan haba, mengembang ke, mengecut. Okey, itu. Tapi mesti menggunakan contoh. Dan yang keenam adalah berkomunikasi tentang aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan pada alat tertentu dengan memberi kebaikan ataupun dia memberi keburukan. Okey, yang ini cikgu nak kita berkomunikasi nanti, tapi tak apa. Untuk yang keenam ni, ini sangat penting sebab ilmu pengembangan pengecutan bahan di bawah tajuk suhu dan haba ni banyak dalam kehidupan seharian kita. Okey, sebab tu cikgu cakap tadi, belajar untuk ilmu. Okey, bukannya belajar untuk peperiksaan semata-mata. Bertepatan dengan tema Hari Guru tahun ini. Berguru mendapat berguru mendapat ilmu. Okey, mendidik generasi baru kan. Okey. Kita nak generasi yang baru. Okey, ini ada kaitan. Okey, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okey, tajuk besarnya suhu. Okey, di sini cikgu nak tanya, apa maksud suhu? Okey, apakah maksud suhu? Siapa tahu? Siapa yang nak cuba jawab? Okey, cuba tulis jawapan awak dekat ruangan chat tu. Cikgu nak tengok. Dekat ruangan chat. Cikgu tak nampak lagi yang bagi jawapan ni. Okey, tak apa. Dan tuliskan juga siapa tahu unit piawai dia. Alat tadi cikgu dah sebut. Tapi tak tahulah kalau ada yang tak dengar. Sebenarnya alat dia termometer. Sebenarnya cikgu ada termometer kat sini. Cikgu nak tunjuk. Okey, cikgu ada termometer. Penunjuk ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Wih, Aini wise. Jawapan tepat betul maksudnya tu. Okey. Ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Aini dah belajar ke? Okey, ataupun dah baca buku teks kan? Okey, okey, kita sepanjang PKP ni kita kena belajar sendiri. Jangan terlampau bergantung dengan sekolah, bergantung dengan guru. Guru tu hanya pemudah cara. Anak-anak kena rajin buat pembelajaran sendiri. Cikgu ada termometer ni. Jenuh cikgu cari termometer ni. Okey, sekarang nak tunjuk kat awak. Okey. Maksud dah betul. Unit piawai pula. Unit piawai. Okey, ukuran Wesley. Celsius. Celsius tu kurang tepat. Fahrenheit. Okey. Ada dia darjah Celsius. Betul. Darjah Celsius yang betul. Okey. Celsius tu darjah Celsius. Yang tanda bulat kecil tu darjah Celsius. Okey. Okey. Darjah Celsius, Fahrenheit. Okey. Okey, nanti cikgu terangkan Okey, dan alat adalah termometer. Okey. Okey. Sebenarnya unit piawai untuk suhu betul darjah Celsius, tetapi itu unit piawai dia, tetapi suhu juga boleh diukur dengan menggunakan ada jawapan tadi, ada kawan bagi jawapan iaitu okey, Fahrenheit.
Fahrenheit. Cikgu pun nak pronunciation, cikgu pun tak berapa nak betul. Okay. Tetapi kenapa cikgu warnakan warna pink? Sebab ini bukan unit piawai. Tapi bolehlah sebab kadang-kadang ada setengah pihak masih menggunakan unit ini untuk mengukur suhu. Tetapi untuk unit piawai yang paling tepat adalah darjah Celsius. Okay. So ini kita telah, maksudnya apa yang cikgu cakap tadi, anak-anak kena faham, kena dapat menyatakan maksud suhu. So maksud suhu adalah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Okey, kita ulang sama-sama. Ikut cikgu. Ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Okey. Yang kedua tadi unit piawai, darjah Celsius. Okey, ini mesti anak-anak ingat. Sebab sangat penting, unit ni pun sangat penting. Sebab dalam bila kita menjawab soalan, kalau dalam sains dan matematik khasnya, kalau kita tertinggal unit ni, tak tepat jawapan kita. Okey, tidak menunjukkan ciri-ciri seorang saintis. Okey, seterusnya, cikgu pegang je termometer ni. Okey. Okey. Musim PKP ni, cikgu rasa ramai yang selalu nampak termometer ni. Sebenarnya kita ada banyak jenis termometer. Okey, ini sekadar untuk perkongsian ni. Banyak jenis termometer, ada termometer makmal. Termometer makmal ni yang inilah yang kita biasa pakai kat sekolah. Okey. Termometer klinik, termometer inframerah, termometer suhu untuk persekitaran. Yang ini adalah termometer industri, di mana biasanya kilang-kilang yang akan menggunakan termometer ni. Sejenis-jenis termometer ni kalau dia adalah bergantung kepada bergantung kepada penggunaan. Kalau dia digunakan di klinik, biasanya termometer klinik lah. Okey, di hospital untuk menunjukkan suhu badan kita kan. Macam sepanjang PKP ni, kenapa ramai yang menggunakan inframerah? Yang main tembak je tu. Rasa-rasanya kenapa? Cuba kaitkan dengan tajuk mikroorganisma tu dengan COVID-19 ni. Kenapa kita pakai termometer inframerah ni untuk menembak suhu? Okey, cikgu nak tanya, berapa kebetulan kan dah lama dah kita PKP ni, tahu ke tidak ni, berapa suhu normal manusia yang sihat? Scan corona. Scan corona, bukan scan corona. Termometer yang kita guna sekarang ni, kalau kita nak masuk supermarket, kita nak masuk bank, ibu bapa kita nak masuk bank, kita nak masuk supermarket ke, nak masuk shopping mall, perasan tak sebelum masuk kita kena tembak dekat dahi tu. Dekat dahi kita ada tembak guna termometer inframerah. Dia tak pakai pun termometer yang bersentuhan. Betul, memang untuk cek suhu. Sebab tu cikgu tanya tadi, tahu tak suhu normal badan manusia yang sihat, yang normal? 36.2, Sakinah cakap 36.2. Lagi 36 hingga 37. Agak betul. Betul jugalah, tapi tidak terlampau tepat. 36. Cikgu Devi. 36. Okey, sebenarnya suhu normal kita berada pada 37. Okey, 37 darjah Celsius. Yang lupa unit 37 darjah Celsius. Tetapi dia boleh kurang sikit. Average dia, average ni purata suhu normal kita 36.5 sehingga 37.2.
Okey, 36.5 hingga 37.5. Okey, betul. Purple straw ke tu? Okey, itu suhu yang average purata dia. Tetapi kalau biasanya dalam 37 lah. Okey, katakanlah suhu badan, okey, bila kena check dekat mana-mana kan suhu tu, tiba-tiba suhu kita tu kurang daripada 36.5 yang iaitu lebih kurang dia mencapai kepada 35, itu adalah hypothermia. Kita dah mengalami kesejukan. Ataupun kalau terlebih 40 itu hyperthermia. Itu perkongsian cikgu lah. Kenapa kita pakai tu supaya kita tak berdangkit. Sebab tahu kan COVID-19 tu tersebar macam mana. Jadi kita pakai main tembak je. Kalau yang sentuhan, termometer yang sentuhan tu memang habislah. Okey? Bukan makin merebak. Okey, seterusnya ini adalah yang keempat, cikgu rasa. Yang ketiga. Yang ketiga ni teknik menggunakan termometer. Teknik menggunakan termometer. Macam mana nak guna termometer ni? Sekejap Cikgu ambil lah. Okey. So sepatutnya kita letak, okey, yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali pegang batang termometer secara menegak. Okey, pegang secara menegak. Okey. Lepas tu yang kedua, letak termometer ke dalam air. So kita letak dalam air dan pastikan, okey, pastikan kita dah letak dalam air, pasti kita tunggu sehingga aras merkuri tu berhenti bergerak. Maksudnya dia tak naik lagi ke ataupun dia tak turun. Tunggu dalam beberapa saat lah. Tunggu dalam 10 saat, tengok dia tak bergerak dah. Baru kita ambil bacaan. Dan macam mana bacaan yang betul? Kita mesti ambil pada meniscus mercury, iaitu yang warna perak tu, itu adalah mercury. Raksa bahasa Melayu dia, tapi biasanya kita panggil mercury. Okey, cikgu lupa nak bagi tahu, kadang-kadang dalam termometer ada cecair yang berwarna merah. Itu adalah termometer alkohol. Okey. So kita pun ambil lah bacaan suhu. Okey, pastikan Allahu Akbar. Okey. So bila tengok cikgu dah buat satu kesalahan tadi. Cikgu tak perasan. Cikgu dah pegang menegak tapi cikgu salah letak. Tahu kenapa? Menegak tapi pastikan berbuli merkuri ni dekat bawah. Bukan berbuli ni dekat atas. Okey, ulang lagi sekali, pegang menegak, pastikan berbuli ni dekat bawah, masukkan ke dalam air dan kita ambil bacaan, kita tunggu, lepas tu kita ambil bacaan. Okey, contohnya yang air yang cikgu ukur sekarang ni. Okey, meniscus Okey. 9 darjah Celsius. Okey, 9 darjah Celsius. So rasa-rasanya kalau 9 darjah Celsius, air ni panas ke sejuk? Jawab dekat chat. Panas ke sejuk Sejuk. Okey, Nur Aisyah, Kristina cakap sejuk. Betul, sejuk. Sebab kalau tengok air yang cikgu ukur tadi ada ais. Itu dari segi pemerhatiannya kita nampak ais. Okey, kita nampak proses kondensasinya. Maka betul lah ini air sejuk Tapi lebih tepat lagi bila kita ukur suhunya 9 darjah Celsius saja. Maka memanglah sejuk. Suhu aircon 16 darjah Celsius pun kita dah sejuk kan. Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok di sini suhu, macam mana kita nak ukur. Okey, kita tengok Okey. Suhu yang panas, apabila menyuka bahan yang panas, kita suka bahan yang panas, jalur ni
jalur perak merkuri ni, raksa ni, dia akan bacaan dia akan naik. Dia akan mencapai ke atas. Okey, cikgu nak tanya dulu, takat didih air berapa? Air tulen. Takat didih air tulen berapa? Dan takat beku air berapa? Nak uji dulu pengetahuan awak ni. Enam puluh. Kosong. Kosong tu apa, Eric? 100. Okey, cikgu nampak nombor tapi cikgu tak pasti jawapannya untuk yang didih ke untuk yang beku. Okey, untuk beku 0 darjah Celsius. Okey. Takat didih pula, takat didih air tulen adalah 100 darjah Celsius. Maksudnya kalau 100 tu dia sampai dekat sini. Kalau 0 tu dia sampai dekat bawah sini. Okey. Dia bukan bawah sini sangat tau. Dia dekat bawah sini je. Okey. Termometer ni. Manakala kalau benda tu kita ukur bahan tu sejuk, merkuri ni akan turun, akan jadi lebih rendah, lebih pendek bacaan dia, dia akan berkurang. Dia menghampiri 0 lah. Kalau benda tu panas, dia akan menghampiri 100. Okey, so kena tahu. Okey, darjah kepanasan saya. Okey, kita tengok yang sebelah kiri tu, betul, 100 darjah Celsius untuk yang takat didih. Untuk takat beku 0 darjah Celsius, betul. Okey. Okey. Kemarin cikgu dah cuba. Okey. Air paip, air suam, air berais. 3 jenis air ni dan cikgu guna termometer. Okey. Cikgu tolong awak ukur lah. Okey, tapi lepas ni kalau nak cuba boleh. Okey. Air paip rumah cikgu suhu dia adalah 33 darjah Celsius. Air suam cikgu adalah 45 darjah Celsius. Dan air berais rumah cikgu kemarin 3 darjah Celsius. Okey. So, perbincangan ni. Okey, cikgu nak cuba ramalkan. Okey. Tengok cuba ramalkan suhu air apabila air suam dicampur dengan air berais. Guna data yang cikgu bagi. Ingat ramalan mesti ada data tau. Tak boleh main terjah je macam tu. So kita mesti tengok data tu. Cuba ramalkan. Ramalkan suhu air apabila air suam dicampur dengan air berais. Kucing cikgu bergaduh pula. Rumah cikgu ni banyak kucing tau. Okey. Cuba ramalkan, tulis jawapan dekat chat. Cuba-cuba je, tak apa, salah tak apa, tak ada masalah. Kita cuba, kita belajar. Okey. Suhu air suam cikgu 45 darjah Celsius. Air suam kat rumah cikgu lah. Okey. Air berais kat rumah cikgu 3 darjah Celsius. Sekarang ni cikgu nak kamu ramalkan. Ramalkan suhu air apabila air suam dicampur dengan air berais. Rasa-rasa berapa suhu dia? 33. Sama macam air paip Derek. Okey, lagi. Jawapan orang lain. 40. Cikgu Noyati cuba 40.
Okey. Lagi. Okey, sementara tunggu yang lain bagi jawapan, cikgu cuba depan awak. Cikgu ambil dulu air berais. Okey. Ini air suam. Ini air yang berais. Lebih kurang lah ketinggiannya. Okey. So kalau cikgu ambil bacaan dia untuk air berais ni. Okey, kita tunggu sampai dia berhenti. Okey. Okey, air suam cikgu. Lebih kurang. Okey, sama. So, cikgu tuangkan suhu air ni, cikgu tuang. Cikgu campurkan. Okey, cikgu campurkan dah. Okey, so cikgu ambil bacaan semula. Okey. Bacaan suhu dia menjadi okey. Yang pasti jawapan dia tidak akan melebihi 45 dan tidak akan kurang daripada 3 darjah Celsius. 45 darjah Celsius. Dan bila cikgu tengok, bila cikgu campurkan, jawapan dia menjadi 21 darjah Celsius kalau kita ukur. Jadi lebih kurang seolah-olah air suam, suhu air suam dengan suhu berais tu dicampur kemudian dibahagi 2. So jawapan dia lebih kurang macam purata. Dan cikgu ukur tadi jawapan dia lebih kurang 20 darjah Celsius. Tapi lepas tu untuk soalan yang seterusnya, jika air itu Nokistina, jawapan awak betul 24 lebih kurang lah jawapan tu lebih 20, 19 kita terima. Maksudnya dia berada di tengah-tengah lah Okey, jika air itu dibiarkan dalam bilik, cikgu biarkan ni, apakah yang akan berlaku pada suhu air itu? Jelaskan. Okey. Yang ini awak boleh cuba jawab, tapi kita akan tengok hasilnya pada penghujung pembelajaran kita nanti, sesi PDP kita nanti, kita akan tengok hasil dia macam mana. Okey? Okey. So cikgu biar je dulu. Nanti baru kita ukur. Ingat soalan tu, kalau cikgu biarkan air ni dalam bilik ni, tempat cikgu ngajar berlive dengan awak, bersiaran langsung bersama awak ni, apa yang berlaku kepada suhu air tu nanti kita akan tengok selepas ini. So, seterusnya untuk aktiviti seterusnya, ini yang cikgu cakap tadi. Awak cuba teka, awak berdasarkan aktiviti ni. Aktiviti ni aktiviti dalam buku teks awak muka surat 131 hingga muka surat 132 dalam buku teks awak. So cuba tengok
Okey, yang pertama, cikgu nak awak, okey, sebelum tu cikgu nak tanya dulu. Macam mana kita nak buat pemerhatian? Ingat bila kita nak membuat pemerhatian, kita mesti menggunakan semua deria kita. Sama ada melalui penglihatan kita, pendengaran kita, rasa kita, sentuhan kita. So untuk yang ini sebenarnya kita guna sentuhan, tapi cikgu nak gunalah kuasa imajinasi awak tu. Berdasarkan pengalaman sedia ada awak, cikgu rasa semua dah mengalami pengalaman-pengalaman situasi yang akan cikgu cerita dalam buku teks awak ni. Jadi cubalah awak meramalkan. Awak rasa pemerhatian awak tu agak-agaknya, gunalah kuasa imajinasi awak tu, rasa-rasanya macam mana. Okey, untuk situasi yang pertama ni, contoh. Pegang seketul batu yang telah terdedah di bawah cahaya matahari. Okey, so batu tu dekat bawah cahaya matahari. Cuba awak pegang. Okey, bayangkan awak tengah pegang sekarang. Okey, dan kemudian bawa batu itu ke tempat yang teduh. Okey, pindahkan kat bawah pokok ke, bawa dekat koridor sekolah awak ke, bawa masuk dalam kelas awak. Tempat yang teduh tu mestinya tak terkena cahaya matahari. Lepas tu selepas 10 minit cuba pegang. Awak rasa apa? Rasanya situasi satu, awak rasa apa dekat batu? Soalannya, panas ke sejuk? Sejuk ke panas? Panas ke sejuk? Sejuk ke panas? Okey? Tu je pilihan, panas. Okey, baca arahan soalan betul-betul. Ama cuba tengok. Pegang seketul batu yang telah terdedah di bawah cahaya matahari. Kemudian bawa batu itu ke tempat yang teduh. Ke tempat yang teduh. Pegang semula batu itu selepas 10 minit. Suam. Ada yang jawab panas, ada yang jawab suam. Okey, tak apa. Kenapa? Inferennya. Kenapa awak kata dia panas? Kenapa awak kata dia suam? Wong cakap sejuk. Sarifah Ibrahim pun cakap sejuk. Kenapa tu? Inferennya, kenapa sejuk? Cuba fikir. Mas Saban pun cakap sejuk. Okey, itu situasi yang pertama. Nanti kita bincang secara seterusnya. Situasi yang kedua pula. Okey, ambil torchlight. Sekarang guna imajinasi awak sebab benda ni kita dah buat selalu. Cuma awak tak mengkaji saja. Sentuh bahagian hadapan lampu suluh tu. Awak rasa apa? Kemudian, hidupkan lampu suluh dan sentuh semula bahagian hadapan lampu suluh tu. Apakah perubahan yang dapat kamu rasa? Panas ke sejuk? Ini untuk situasi kedua situasi lampu suluh. Sebelum awak on, awak pegang dulu. Lepas tu awak on, awak rasa kat depan dia. Panas ke sejuk? Mengapa? Ahmad bagi tahu panas. Okey. Bibi Ibrahim panas. Okey, tak apa. Kenapa panas? Okey, kenapa panas? Berikan inferen. Okey. Next. Situasi yang ketiga. Gelas air merah, air sirap dekat luar, pegang dulu. Lepas tu, letakkan gelas tu ke dalam peti sejuk. Selepas 10 minit, pegang balik gelas yang mengandungi air sirap. Apa awak rasa? Apa perubahan yang kamu rasa? Panas ke? Sejuk? Sejuk ke? Panas? Soalan kita hari ni panas, sejuk, sejuk, panas. Bulan puasa kita suka sejuk-sejuk sikit. Okey? Air menjadi sejuk. Okey?
BB, sejuk. Okay. Cikgu nampak semua bagi sejuk panas. Tapi tak ada, cikgu tak nampak yang bagi infront lagi. Sejuk, Izzat cakap sejuk. Okay. Nasri pun cakap sejuk. Okay. Seterusnya, situasi yang terakhir. Alah, cikgu lupa nak ambil sudu. Tak apalah. Okay. Sudu, sentuh bahagian hadapan sudu. Okay. Sentuh kat depan. Ada ke sudu cikgu kat sini? Tak ada pula. Jauhnya sudu cikgu ni. Okay, tak apalah. Sentuh bahagian depan. Letak sudu tu dalam air panas selama beberapa saat. Sentuh sekali lagi. Lepas tu awak sentuh lagi sikit. Okay, masuk dalam air panas. Awak sentuh lagi sekali. Air panas. Apakah perubahan yang dapat kamu rasa? Sama je soalannya. Panas ke sejuk? Sejuk ke panas? Okay. Kenapa? Berasa panas. Okay. Nana berasa panas. Okay. Okay. 4 situasi tadi. Okay, kita tengok. Kita tengok. Siapa yang betul? Okay. Batu tadi. Situasi batu tadi. Sejuk. Mula-mula dia rasa panas sebab dia dekat bawah matahari. Lepas tu kita bawa pindahkan ke tempat yang sejuk, tempat yang teduh, dia jadi sejuk. Kenapa? Sebab dia kehilangan haba. Batu tu kehilangan haba. Lampu suluh panas. Mula-mula kita buka, kita tak rasa apa. Lepas tu bila kita dah on, dia jadi panas. Kita berasa panas. Kenapa? Sebab menerima haba. Okey. Air sirap tadi kita masukkan dalam peti sejuk. Confirm lah dia memang rasa sejuk. Yang ni tadi semua betul. Cikgu nampak. Okey, tahniah untuk yang ini. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Yang nombor 3 ramai betul. Yang nombor 1 tadi ada yang bagi salah sebab tak tengok betul-betul kehendak soalan tu. Okey, situasi tu. Okey. Sebab apa sejuk? Sebab kehilangan haba. Sebab bila kita masukkan dalam peti sejuk, dia kehilangan haba. Air tu tadi kehilangan haba. Okey, sudu logam tadi jadi panas. Kenapa? Kerana infrontnya menerima haba. Okey, sebab air panas. So kita letak sudu, dia jadi panas. Okey. Sentuh sudu tu berasa panas. Sebab dia menerima haba daripada air panas. Jadi kesimpulannya, ingat ni okey, ulang dengan cikgu sama-sama. Okey. Bahan, kesimpulan untuk 4 situasi tadi bahan menjadi panas apabila menerima haba. Ingat. Okey. Bahan tu panas, menjadi panas apabila dia menerima haba. Dan bahan itu menjadi sejuk apabila kehilangan haba. So ingat tu. 1 hilang haba, 1 terima haba. Kalau terima haba, panas. Kalau sejuk tu, dia kehilangan haba. Panas menerima haba. Ingat. Okay. Okay, untuk perubahan suhu ini adalah eksperimen dekat muka surat 133 hingga 134 dalam buku teks awak. Dan eksperimen ini sangat mudah. Dia panaskan air dan dia sejukkan air semula. Cuba perhatikan macam mana termometer tu disetkan. Maksudnya ada kaki retort yang pegang dan bacaan selama 5 minit dan kemudian ditutup penunu bangsen tu untuk penyejukan selama 5 minit. So cikgu dah cuba tolong buatkan lebih kurang macam ni lah jawapan dia. Minit yang pertama semasa pemanasan air tulen, minit yang pertama 40 darjah Celsius, sorry. Yang kedua 85 darjah Celsius. Cikgu sengaja tinggalkan nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu 000. Cikgu tanda soal. Cuba ramalkan. Rasa-rasanya berapa suhu yang ketiga tu semasa pemanasan air tu? Okey, cuba ramalkan. Suhu yang minit yang ketiga dengan minit yang keempat dan minit yang kelima.
Okey. Cuba ramalkan. Tulis jawapan dekat chat. Rasa-rasanya minit yang pertama 40 darjah Celsius. Ni pemanasan minit yang kedua 85 darjah Celsius. Hampir separuh tu berlakunya pertambahan suhu. Minit yang ketiga, keempat dan kelima tu. Sekarang ni cikgu minta minit yang ketiga. Rasa-rasanya berapa suhu? Cuba ramalkan. Okey? Cuba ramalkan. Ada yang nak cuba? Tiga puluh, 40, 85, separuh naik tu. Cuba-cuba, jangan takut untuk mencuba. Cikgu tak marah pun kalau salah. Kita sama-sama belajar. Rasa-rasanya minit yang ketiga tu berapa? Okey? Ada? Tak ada ke yang nak bagi jawapan? Tak ada yang berani nak cuba? Minit yang ketiga. Wih, bagi Nana bagi 90, 99, 105. Bagi 3 jawapan terus. Terima kasih Nana. Nanti cikgu bincangkan jawapannya Nana. Okey. Lagi. Ketiga 100, keempat 100, kelima pun 100. Siapa ni Rafiki Syachin 130, 180, 225. Banyak jawapan ni. Seronok cikgu tengok jawapan. Cikgu sengaja ni bagi soalan ni. Sebab soalan ni pernah keluar UPSR dulu-dulu. Okey. Early. Minit ke-345 jawapan dia 100 darjah Celsius. Okey, betul. Okey, sebenarnya ingat tak tadi cikgu pernah cakap takat didih air berapa? Takat didih air tulen 100 darjah Celsius. Maka minit yang ketiga air tu sebenarnya kalau masa cikgu buat eksperimen kemarin sebenarnya masa minit yang belum lagi sampai minit yang ketiga 2 minit lebih sikit air tu dah menggeledak dah ada bubble. So sebenarnya kita dah nampak dia dah sampai, kalau cikgu tak letak termometer pun cikgu dah tahu itu air tu dah sampai takat didih. So sebenarnya minit yang ketiga, keempat, kelima jawapannya adalah 100 darjah Celsius. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri bagi yang ada yang tak cuba tapi ada yang tak cuba tapi sebenarnya dia tahu jawapan, dia jawab sendiri, dia jawab dengan cikgu secara verbal. Okey, memang betul jawapan dia 100 darjah Celsius sebab telah mencapai takat didih air. Okey, untuk penyejukan pula, mula-mula tu 99 darjah Celsius, minit yang kedua 90, minit yang ketiga 85 darjah Celsius, minit keempat 79, minit yang kelima 73 darjah Celsius. So artinya kalau anak-anak perasan, semasa pemanasan suhu meningkat. Semasa penyejukan suhu menurun. Maka kesimpulannya di sini, suhu air bertambah apabila menerima haba. Ingat konsepnya, menerima haba. Suhu berkurang apabila suhu berkurang ataupun menurun apabila kehilangan haba. Okay? So, seterusnya. Ini pengembangan dan pengecutan. Ini eksperimen ada di dalam buku teks. Aktiviti 1, set berbola besi dan gelang. Aktiviti, cikgu tak tertukar aktiviti tu. Semua aktiviti 1, Aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3. Kelalang kon dengan salur kaca dan air berwarna. Aktiviti yang ketiga tu sebenarnya belon diletakkan pada muncung kelalang kon. Untuk ini, cikgu nak anak-anak
tengok. Untuk pengembangan dan pengecutan ni, kita akan tonton satu video yang telah dihasilkan oleh Cikgu Safwan, Guru Cemerlang Sains, SK Jengka Pusat 2 Pahang. Okey, cikgu ni dah banyak sangat video dia tentang sains-sains dan video dia banyak macam-macam menarik. Okey, so jangan lupa untuk subscribe video Cikgu Safwan. Cikgu ucapkan terima kasih kepada Cikgu Safwan sebab membenarkan cikgu berkongsi video ini dengan awak. Okey, so tengok betul-betul. Kalau tak dengar pun tak apa. Cuba baca sari kata dekat bawah tu. Cikgu Safwan dah tolong buatkan dah. Okey, so kita cikgu pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Cikgu Safwan. Kali ini saya akan membawakan satu lagi topik yang menarik, iaitu pengembangan dan pengecutan. Bahan yang diperlukan ialah gegelung besi, bola besi, dan pemetik api. Kita masukkan bola besi ni ke dalam gelung besi. Okey, dapat dilihat di situ bola besi dapat memasuki gelung besi. Sekarang saya akan panaskan. Okey, mari kita cuba lihat apa yang terjadi. Okey, sekarang bola besi tidak dapat memasuki gelung. Ini membuktikan bahawa pepejal mengembang apabila menerima haba. Sekarang kita sejukkan bola besi yang telah pun dipanaskan sebentar tadi. Dan kita cuba masukkan kembali ke dalam gelung. Okey, sekarang bola besi berjaya menembusi gelung dan ini menunjukkan bahawa pepejal mengecut apabila kehilangan haba. Sekarang kita akan melihat pola pengembangan cair. Jadi bahan yang kita perlukan ialah gelalangkun yang berisi air berwarna yang telah pun diletakkan bersama-sama salur kaca, tungku kaki 3, kasa dawai dan juga penunu bansen. Jadi yang pertama kita akan nyalakan api pada penunu bansen. Dan kita panaskan air berwarna ini. Okey, perhatikan, lihat ya. Paras air berwarna di dalam salur kaca semakin meningkat. Okey, perhatikan semakin meningkat paras air dalam salur kaca. Ini membuktikan bahawa cecair mengembang apabila menerima haba. Sekarang kita akan melihat pula pengembangan udara. Jadi bahan yang kita perlukan ialah gelalangkun yang telah pun diletakkan balon, tungku kaki 3 dan bersama-sama dengan kasa dawai. Kita panaskan gelalangkun ini.
Lihat, balon telah pun mengembang. Ini membuktikan bahawa udara mengembang apabila. Begitulah contoh 3 aktiviti pengembangan dan pengucutan. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video. Okey, terima kasih Cikgu Safwan. Okey, jangan lupa subscribe Banyak lagi video. Okey, so berdasarkan 3 aktiviti tadi yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Safwan, maka kesimpulan yang boleh kita buat adalah bahan mengembang apabila menerima haba dan bahan mengecut apabila kehilangan haba. Untuk berbola besi logam tadi adalah pepejal, contoh pepejal. Cecair berwarna itu adalah untuk contoh air berwarna tu adalah contoh cecair. Manakala balon tu tadi sebenarnya yang dipanaskan, yang mengembang tu adalah udara. So itu adalah contoh udara. Balon itu adalah pemerhatian yang kita nampak, maksudnya udara di dalam tu mengembang menolak balon tu menjadi saiz lebih besar. Okey, so ingat kesimpulannya di sini adalah bahan mengembang apabila menerima haba dan bahan mengecut apabila kehilangan haba. So untuk dalam kehidupan seharian kita, okey, aplikasi dalam kehidupan seharian kita, contoh ni, kenapa wujudnya ruang di antara penyambungan landasan kereta api? Cuba kaitkan dengan pengembangan dan pengecutan bahan. Okey, ya, jawapan dia, kalau tak ada sambungan landasan tu, kereta api, maksudnya bila hari panas, ruang tu akan, kalau tak ada ruang, maka landasan kereta api tu akan membengkok dan boleh menyebabkan kemalangan lah. Maksudnya ini aplikasi yang pertama. Okay. Aplikasi yang kedua, kabel elektrik dipasang kendur sebab untuk mengelakkan daripada terputus ketika cuaca panas. Cuaca sejuk. Maksudnya kalau malam, suhu subuh-subuh tu, satu pagi hingga subuh tu, masa tu terlampau sejuk, suhu sejuk. Jadi kalau kita wayar tu tak pasang kendur, dipasang tegang, maka ia akan menyebabkan dia tertarik dan dia terputus. Maka membahayakan manusia lah, membahayakan kita lah. Okey, prinsip untuk pengembangan dan pengecutan bahan dalam termometer, macam cikgu cakap tadi, konsepnya sama je. Bila suhu badan kita panas, termometer tu akan naik menunjukkan kita dah demam. Demam melebihi, ingat tadi 30.2. 38 mesti kalau kita demam, kita mesti maksudnya suhu tu mesti berada di dalam 37.2. Itu dah demam dah tu. Okey. Macam dalam ni 39. Itu dah terlebih demam dah. Okey. Seterusnya. Okey. Contoh lain, dekat jambatan, dekat konkrit pejalan kaki, loceng kebakaran, semua menggunakan prinsip yang sama. Info ni ada dekat buku teks. Kenapa menara menara yang famous dekat Paris ni, menara apa ni? Eiffel ni yang daripada sebab bila musim sejuk, menara tu akan menjadi pendek sikit, 8 cm mengurang. Tapi kalau musim panas boleh mencapai, bertambah ketinggian dia 15 cm. Itu konsepnya pengembangan dan pengecutan juga. Okey. Jom ingat semula. Okay, cikgu rasa yang pertama, suhu adalah ukuran darjah kepanasan, unit piawai adalah darjah Celsius, kita ukur menggunakan termometer. Cara tadi ingat, mesti tegakkan, berbuli dekat bawah, bacaan masukkan dalam air, termometer, dan pastikan bacaan tu berhenti, baru kita ambil bacaan pada meniskus. Okey. Okey, ini perbandingan Kalau bahan tu kehilangan haba, ingat, kalau dia disejukkan, dia kehilangan haba. Kalau dipanaskan, dia menerima haba. Okey, kalau disejukkan, lebih sejuk, suhu menurun, mengecut. Kalau dia dipanaskan, dia lebih panas, suhu dia naik dan dia akan mengembang. So ini perbandingan dia. Okey. Jom
cikgu nak bagi, okey, sebenarnya ada beberapa soalan UPSR tapi kita nak bincang soalan UPSR ke kita nak buat quizy Cikgu ada sediakan quizy. Okey, kita buat quizy lah Kalau sempat nanti kita bincang soalan UPSR tu. Okey. Cuba buat sebab dalam quizy ni pun ada soalan UPSR sebenar, koleksi soalan sebenar. Okey, kita buat quizy lah. Boleh Rasanya Ustaz Din dah. Ustaz Din boleh kot letakkan link dekat ruangan chat. Dah, ada dah. Okay. Oh, ramai dah masuk ni. Kalau tak pun boleh scan QR code tu. Woi, ramai masuk ni. Okay, kita tunggu sekejap Sebab ramai lagi dah nak masuk. Cikgu nak kehabisan masa dah. Cikgu ada sediakan slide soalan UPSR sebenar juga, tapi dalam quizy yang cikgu bagi ni pun ada soalan UPSR sebenar juga dan sebahagiannya adalah soalan dalam buku teks. Kalau boleh jawab ni kira dah faham lah apa yang cikgu cakap tadi. Ingat konsepnya kehilangan haba, menerima haba, mengembang, mengecut, suhu bertambah, suhu berkurang. Okay. Kita cukupkan 100 Cukup 100 kita start. Okay. Terlebih dah. Okay, kita start Okay, so 1, 2, 3. Okay, kita tengok live siapa ranking. Wow. Ramainya. Cepat. Sistem tak boleh nak tunjukkan ranking dah. Terlampau ramai yang potong-potong kot.
Nampak dah. Zaim Haris. Okey, cikgu tamatkan game. Kita tengok siapa yang menang. Masa cikgu dah habis Nanti boleh sambung kemudian Okey, kita tengok dulu. Okey, sambil tu cikgu ukur yang soalan tadi tu Ranking nombor 1, Jotaro Fujo. Nombor 2, Sarah. Okey, tahniah. Ranking yang lain tak keluar. Nombor 5, Zuru M. Cikgu pun tak tahu nak sebut macam mana. Okey. 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 So, cikgu rasa okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu air tadi telah mencapai suhu sebanyak 30 darjah Celsius yang kita biarkan pada suhu bilik tadi tu. Maksudnya dia ikut suhu rumah cikgu sekarang lah. Okey. Maksudnya dia ikut suhu yang sekarang ni. Okey, sekali lagi cikgu cakapkan sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Semoga berjumpa lagi. Tata. Itu. Bye. Okey, terima kasih Cikgu Syam. Seronok budak-budak seronok nampaknya. Seronok juga. InsyaAllah kita bawakan lagi lepas ni Cikgu Syam. Jangan serik, murid-murid pun jangan serik belajar. Walaupun berada di rumah masing-masing, kita masih lagi dalam mod PKP sekarang ni. Jadi insyaAllah kita akan bawa lagi Cikgu Syam untuk tajuk seterusnya lepas ini. Jadi sekali lagi terima kasih IDD Negeri Perak mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Syam kerana sudi bekerjasama dengan kami. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.